Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqmal Hanif Dania bin Safi'i. Nombor metrik 06799. Saya akan menerangkan pengenalan tentang kumpulan kami. Malaysia merupakan sebuah tempat yang mempunyai potensi pelancongan yang besar untuk menarik pelancong dan menjadikannya destinasi pelancongan utama. Hal ini kerana Malaysia terkenal dengan makanan dan hidangan murah dan sedap, terutamanya di Melaka. Melaka adalah salah satu tempat yang menarik dan telah menjadi tarikan utama kerana pelbagai jenis makanan. Antaranya makanan sedia dimakan iaitu RTE, Ready to Eat, yang menjadi popular di kalangan para pelancong yang datang melancong ke Melaka, sama ada pelancong luar ataupun pelancong daripada dalam negeri. Hidangan sedia untuk dimakan ini seperti makanan mudah, cepat dihidangkan, makanan sejuk beku, produk segera, makanan yang diawet dan makanan kering yang dijual di kedai runcit di bawah premis kemudahan, kerana mereka tidak memerlukan sebarang persediaan tambahan pada sebahagian daripada pengguna. Faktor seperti rasa, tekstur, rupa, pengiklanan, kemerosotan minat dalam masakan rumah dan semuanya memainkan peranan dalam membentuk cita rasa pengguna terhadap makanan sedia untuk dimakan. Menurut Anusha 2022, pelancongan di Malaysia boleh meningkat di Malaysia kerana para pelancong akan membeli produk makanan yang berada di sesebuah negara, terutamanya Melaka, yang mempunyai produk makanan yang sendiri, terutamanya makanan sedia dimakan atau dikenali RTE, Ready to Eat, yang memudahkan para pelancong yang datang ke negeri Melaka. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, jenis produk ini telah menjadi semakin biasa di seluruh dunia. Menurut kepada maklumat yang disediakan oleh Eastern Daylight Time 2022, pasaran global untuk dimakan makanan dijangka mencecah USD 219.43 bilion menjelang 2030. Sebaliknya, ia menjangkakan industri hidangan sedia untuk dimakan di Malaysia akan berkembang sebanyak 6.90 antara 2003 dan 2023 dan 2027, membawa kepada volume pasaran 2.59 bilion pada 2027 seperti yang dilaporkan oleh statistik 2022. Latar belakang kajian ini dijalankan untuk melihat peranan etnosentrisme dan imej makanan terhadap sikat pembelian pelancong dalam kalangan pelancong Melaka pada produk etnik hidangan sedia untuk dimakan atau dikenali sebagai RTE, Ready to Eat. Dalam masyarakat barat, hidangan sedia untuk dimakan telah menjadi dan akan terus menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan pengguna. Produk makanan RTE memenuhi beberapa kriteria, tetapi kemudahan mereka khususnya menjadikan popular dengan ramai individu, terutama mereka yang tinggal di bandar. Negeri bawah populasi bandar yang semakin berkembang juga mesti dipertimbangkan apabila menganggarkan peningkatan dalam permintaan untuk produk RTE yang dikaitkan dengan gaya hidup bandar yang pantas. Paling urbanisasi di Malaysia dan wilayah maju termasuk Selangor, wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Johor, Melaka, Perak dan Pulau Pinang. Bagi pernyataan masalah pula, penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi keinginan pelancong untuk membeli produk hidangan yang sudah siap dimakan. Pertama, etnosentrisme pelancong, iaitu kecenderungan untuk menilai budaya sendiri sebagai lebih unggul, dianggap sebagai faktor yang mungkin mempengaruhi pilihan
pembelian. Penyataan masalah pertama ini membincangkan sejauh mana pandangan positif terhadap budaya sendiri dapat membentuk keinginan pelancong untuk membeli produk hidangan yang sudah siap untuk dimakan atau dikenali RTE. RTE iaitu ready to eat. Selanjutnya, penyataan masalah kedua pula. Penyataan masalah kedua ini memberi tumpuan kepada hubungan antara imej makanan dan niat pembeli yang pelancong. Citarasa makanan termasuk tarikan visual atau pendapat pelancong terhadap makanan dianggap memainkan peranan penting dalam memotivasikan keputusan pembelian. Pertanyaan ini dirancang untuk memahami sejauh mana perspektif positif atau negatif terhadap makanan dapat mempengaruhi keinginan pelancong untuk membeli hidangan yang sudah siap dimakan, iaitu RTE, ready to eat. Bagi penyataan yang terakhir, iaitu penyataan masalah ketiga, memberi penekanan peranan kualiti makanan dalam keputusan pembelian pelancong. Kualiti makanan dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi pilihan pengguna. Penyelidikan ini akan menilai sejauh mana kualiti makanan menjadi pertimbangan utama dalam keinginan pembelian pelancong berkait dengan produk hidangan yang sudah siap dimakan. Itu persoalan kajian pula. Persoalan kajian kami mempunyai 3. Persoalan kajian yang pertama, adakah etnosentrisme pelancong mempengaruhi niat membeli produk hidangan sedia untuk dimakan? Bagi persoalan kajian yang kedua pula, adakah imej makanan mempengaruhi niat membeli produk hidangan sedia untuk dimakan? Bagi persoalan kajian yang terakhir, iaitu persoalan kajian yang ketiga, adakah kualiti makanan mempengaruhi niat membeli produk hidangan sedia untuk dimakan? Bagi objektif kajian pula, kami juga mempunyai 3 objektif kajian. Objektif kajian yang pertama, untuk mengkaji hubungan antara etnosentrisme pelancong dengan niat membeli untuk hidangan sedia untuk dimakan atau dikenali RTE, iaitu ready to eat. Bagi objektif yang kedua pula, untuk mengkaji hubungan antara imej makanan dengan niat membeli produk hidangan sedia untuk dimakan. Bagi objektif yang ketiga, iaitu untuk mengkaji hubungan antara kualiti makanan dengan niat membeli produk hidangan sedia untuk dimakan. Itu sahaja objektif kajian yang kami ada, iaitu kami mempunyai 3 objektif kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Zahdi. Nombor matrik saya 066186. Okey, hari ini saya akan terangkan tentang 4 perkara. Antaranya ialah kerangka kajian, hipotesis kajian, metodologi kajian dan categorical variable. Okey, mari teruskan. Okey, saya akan terangkan tentang rangka kajian bagi kajian ini. Okey, dependent variable di sini adalah niat membeli produk hidangan sedia untuk dimakan, dan manakala independent variable bagi kajian ini ialah ethnocentrism pelancong, nombor 2 ialah imej makanan, dan nombor 3 ialah kualiti makanan. Seterusnya, saya akan terangkan mengenai hipotesis untuk kajian ini. Okay. Hipotesis kajian dibina untuk menjawab persoalan kajian dalam kajian ini. Untuk hubungan antara ethnocentrism pelancong dan niat membeli produk sedia untuk dimakan. Hipotesis 0 adalah tidak terdapat hubungan antara ethnocentrism pelancong dan niat membeli produk sedia untuk dimakan. Manakala hipotesis alternatif terdapat hubungan antara ethnocentrism pelancong dan niat membeli produk sedia untuk dimakan. Okay. Seterusnya, untuk hubungan antara imej makanan
dan niat membeli produk sedia untuk dimakan. Hipotesis nol adalah tidak terdapat hubungan antara imej makanan dan niat membeli produk sedia untuk dimakan. Tesis alternatif, terdapat hubungan antara imej makanan dan niat sedia untuk dimakan. Hipotesis nol adalah tidak terdapat hubungan antara kualiti makanan dan niat membeli produk sedia untuk dimakan. Manakala hipotesis alternatif, terdapat hubungan antara kualiti makanan dan niat membeli produk sedia untuk dimakan. Okey, keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis nol ditentukan dengan melihat kepada nilai signifikan atau p-value. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang metodologi kajian. Okey, reka bentuk kajian. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif yang melibatkan penyelidikan ke atas pemboleh ubah kajian dengan kaedah pengumpulan data. Statistik yang akan digunakan dalam kaedah ini merupakan salah satu usaha untuk mencari perhubungan antara pemboleh ubah serta menjelaskannya. Secara amnya, kajian ini akan menggunakan statistik deskriptif untuk memperoleh kekerapan mean, mode dan peratusan terhadap peranan etnosentrism dan imej makanan terhadap sikap pembelian pelancong pada produk etnik hidangan sedia ada untuk dimakan dalam kantor retort. Seterusnya ialah prosedur persempelan. Prosedur persempelan ini dimulakan dengan proses mengenal pasti kumpulan responden yang terlibat. Ini ialah kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data adalah penting bagi kajian ini untuk tujuan menganalisis dan memahami hasil kajian. Pengkaji menggunakan kaedah pengumpulan data yang berbeza untuk mendapatkan pelbagai jenis maklumat. Kaedah utama yang digunakan oleh pengkaji adalah dengan menggunakan borang soal selidik yang boleh mendapatkan maklumat dengan lebih terperinci ke atas seseorang responden. Seterusnya kita pergi kepada kebolehpercayaan dan kesahan. Pengkaji telah melakukan kajian terhadap 64 responden yang pernah melancong ke negeri Melaka. Penentuan ini telah direkodkan di dalam Statistical Package for the Social Science iaitu SPSS di dalam window untuk mengukur nilai alpha Cornbat. Berdasarkan jadual di atas, berikut merupakan hasil dapatan kajian soalan demografi bagi jantina. Kajian dijalankan mendapati seramai 64 orang responden iaitu terdiri dari 32 lelaki dan 32 perempuan. Ini menunjukkan tiada perbezaan antara bilangan responden. Yang kedua ialah demografi umur yang mendapati bagi kumpulan pertama seramai 41 responden yang merupakan kekerapan paling tinggi berbanding kumpulan lain. Contohnya, kumpulan 4 yang mendapati seramai 2 responden sahaja yang tergolong iaitu dalam warga emas sekitar umur 50 sehingga 59 tahun. Kewarganegaraan. Soalan kajian mendapati bahawa seramai 64 responden warga negara iaitu hasil daripada kajian responden warga negara Malaysia. Yang keempat ialah jumlah kunjungan ke Melaka. Bagi jumlah ini, kajian mendapati bahawa 21 responden telah berkunjung ke Melaka sebanyak 5 kali dan seterusnya. Ini menunjukkan bahawa kunjungan sebanyak 5 kali terdapat seramai 11 orang responden yang pernah mengunjungi ke Melaka kali pertama dan seterusnya. Seterusnya ialah kunjungan terakhir ke Melaka. Berdasarkan hasil kajian, terdapat 27 responden yang mengunjungi kali terakhir ke Melaka sebanyak 42.2%. Secara automatik menjadi majoriti ke atas hasil dapatan. Terdapat juga seramai 14 responden bersamaan 21.9 kali terakhir mengunjungi ke Melaka 3 tahun selepas. Yang seterusnya ialah tujuan utama berkunjung ke Melaka dalam kunjungan lepas maupun kali ini. Berdasarkan kajian, mendapati bahawa 43 responden bersamaan dengan 67.2%. Ini menjadi satu peratusan yang sangat tinggi dalam soalan ini. Yang seterusnya ialah kunjungan bersama. Hasil kajian mendapati bahawa 45 responden mengunjungi ke Melaka bersama keluarga atau saudara mara
yang mengumpuli sebanyak 70.3%. Ini menunjukkan peratusan yang tinggi responden. Ini menunjukkan peratusan yang tinggi merupakan responden mengunjungi ke Melaka bersama keluarga. Seterusnya ialah penginapan ketika kunjungan ke Melaka. Jadual di atas merekodkan 27 responden mengunjungi ke Melaka dengan menginap di hotel dan seramai 18 responden menginap di rumah tamu atau inap desa. Secara keseluruhan, kajian ini mendapati bahawa ramai kalangan responden merupakan orang luar negeri. Yang seterusnya ialah Melaka sebagai destinasi pelancongan utama kunjungan. Demokrasi menunjukkan bahawa responden menunjukkan maklum balas bahawa mereka setuju menjadikan Melaka sebagai destinasi pelancong. Ramai 52 responden memilih Melaka sebagai tempat destinasi pelancong mereka. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kemudian kita akan sambung bahagian frekuensi untuk kategori variable, yang mana analisis ni adalah untuk memfokuskan soalan demografi sahaja. Kita tekan analyze, deskriptif dan kita pilih frekuensi. Ingat frekuensi frekuensi kita masukkan soalan-soalan demografi kita. Kita masukkan jantina, umur, kewarganegaraan, jumlah kunjungan ke Melaka, kunjungan terakhir, tujuan utama, tujuan kunjungan bersama siapa, penginapan dengan Melaka sebagai tempat pelancongan. Kita masukkan itu saja. Lalu tekan OK. Nampak dia keluar macam ni. So kat sini frekuensi ni kita nak tengok inilah satu nak run, kita akan dapatlah berapa kali, berapa orang, lelaki berapa ramai dalam soalan kita, 10 orang, perempuan 23 orang. So inilah untuk kita nak buat untuk frekuensi untuk dapatkan kategori variable. Okay, kemudian kita akan sambung bahagian frekuensi untuk kategori variable, yang mana analisis ni adalah untuk memfokuskan soalan demografi sahaja. Kita tekan analyze, deskriptif dan kita pilih frekuensi. Ingat frekuensi frekuensi kita masukkan soalan-soalan demografi kita. Kita masukkan jantina, umur, kewarganegaraan, jumlah kunjungan ke Melaka, kunjungan terakhir, tujuan utama, tujuan kunjungan bersama siapa, penginapan dengan Melaka sebagai tempat pelancongan. Kita masukkan itu saja. Lalu tekan OK. Nampak dia keluar macam ni. So kat sini frekuensi ni kita nak tengok inilah satu nak run, kita akan dapatlah berapa kali, berapa orang, lelaki berapa ramai dalam soalan kita, 10 orang, perempuan 23 orang. So inilah untuk kita nak buat untuk frekuensi untuk dapatkan kategori variable. Okay, kemudian kita akan sambung bahagian frekuensi untuk kategori variable, yang mana analisis ni adalah untuk memfokuskan soalan demografi sahaja. Kita tekan analyze, deskriptif dan kita pilih frekuensi. Ingat frekuensi frekuensi kita masukkan soalan-soalan demografi kita. Kita masukkan jantina, umur, kewarganegaraan, jumlah kunjungan ke Melaka, kunjungan terakhir, tujuan utama, tujuan kunjungan bersama siapa, penginapan dengan Melaka sebagai tempat pelancongan. Kita masukkan itu saja. Lalu tekan OK. Nampak dia keluar macam ni. So kat sini frekuensi ni kita nak tengok inilah satu nak run, kita akan dapatlah berapa kali, berapa orang, lelaki berapa ramai dalam soalan kita, 10 orang, perempuan 23 orang. So inilah untuk kita nak buat untuk frekuensi untuk dapatkan kategori variable. Okay, so sekarang kita akan pergi ke langkah seterusnya. So kita akan pergi untuk kita buat test normality. Test normality yang nak gunakan untuk Kolmogorov dengan Shaperoid. Okay, kita tekan analyze dulu. Dengan deskriptif, kita tekan explore. Lepas tekan explore explore. Dan kat sini kita akan masukkan kita punya IV, tapi yang dah siapkan min. Kita dah buat jadikan dia sebagai satu min. Okay, kita dah ni min. So kita tekan min, kita pilih lah kita punya min C, kita tekan min D, min E dengan kita punya DB contohnya. Okay, kita masukkan independent, tekan statistik, kita tekan outliers, continue, kita tekan plots, kita tekan normality, plots with test, histogram, tekan continue. Okay, kita nampak dah tick apa semua ni dan benda yang perlu, tekan OK.
Tekan OK, dia tengah running. Tak maaf lambat sikit. OK, dah keluar macam ni. So inilah analisisnya, di mana kat sini kita nak tengok dekat kita punya test of normality Kolmogorov Smirnov dengan Shapirovic. Kalau awak sembalaskan kat sini bawah daripada 0.05. Kalau di bawah pada 0.05, maksud kat sini tak signifikan lah, sebab data yang saya dapat adalah 0.01. Bawah daripada, kurang daripada 0.01 maksudnya tak signifikan. Normality digunakan untuk menggambarkan symmetrical bell-shaped curve yang mempunyai frekuensi skor paling besar di tengah dengan frekuensi yang lebih kecil ke arah ekstrim. Normality boleh dinilai sedikit sebanyak dengan mendapatkan nilai squeeness dan kurtosis. Ujian analisis ini memaparkan keputusan dua ujian kenormalan, Kolmogorov-Smirnov dan ujian Shapiro-Wilk yang lebih berkuasa. Dapatan signifikan jumlah kurang daripada 0.05 menunjukkan taburan sampel adalah berbeza secara signifikan daripada taburan normal. Bagi mendapatkan keputusan untuk analisis ini, ujian kenormalan dilakukan ke atas dependent variable iaitu min K. Pengkaji telah menggunakan ujian Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, skewness dan kurtosis. Bagi mencapai taburan data normal, kedua-dua ujian ini hendaklah mempunyai nilai signifikasi yang melebihi 0.05. Berdasarkan jadual ujian di atas, keputusan signifikasi bagi ujian Kolmogorov-Smirnov sebanyak kurang daripada 0.01 yang membawa kepada keputusan tersebut tidak normal. Keputusan signifikasi bagi ujian Shapiro-Wilk pula ialah kurang daripada 0.001 dan membawa kepada taburan data yang tidak normal. Bagi mendapatkan keputusan untuk analisis ini, ujian kenormalan dilakukan ke atas dependent variable iaitu min K. Pengkaji telah menggunakan ujian Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, skewness dan kurtosis. Bagi mencapai taburan data normal, kedua-dua ujian ini hendaklah mempunyai nilai signifikasi yang melebihi 0.05. Berdasarkan jadual ujian di atas, keputusan signifikasi bagi ujian Kolmogorov-Smirnov sebanyak kurang daripada 0.001 yang membawa kepada keputusan tersebut tidak normal. Keputusan signifikasi bagi ujian Shapiro-Wilk pula ialah kurang daripada 0.01 dan membawa kepada taburan data yang tidak normal. Data normal bagi skewness dan kurtosis adalah kosong, tetapi dalam julat positif 2 sehingga negatif 2 masih lagi menunjukkan taburan data secara normal. Pada peringkat ujian skewness, pengkaji mendapati nilai taburan yang dicatatkan adalah tidak normal, iaitu negatif 1.036 bahagi 0.299 yang membawa keputusan kepada negatif 3.46. Ini menunjukkan bahawa nilai tersebut telah melebihi julat antara positif 2 sehingga negatif 2. Keputusan ujian kurtosis juga tidak normal, iaitu 1.237 bahagi 0.590 yang membawa kepada nilai taburan 2.09. Hasil ujian ini mendapati kedua-dua keputusan adalah tidak normal. Kesimpulannya, pengkaji mengambil keputusan untuk menerima ujian Shapiro-Wilk kerana keputusan lebih tepat. Okey, kita akan sambung untuk seterusnya. Kita akan buat kepada kroma alpha, yang mana kroma alpha ni kita nak buat kepercayaan soalan. Maksudnya orang senang mudah faham ataupun tidak untuk kroma alpha ni. So, let's go. Kita tekan analyze. Macam biasa, analyze. Kita pilih scale. Scale and kita pilih relativity analysis. Okay, tekan sini. So, kat sini ada item. So, kita kena masukkan soalan atau IV kita, soalan by section. Kita masukkan soalan by section. Kita punya IV tu kat bahagian C kan, min C tadi. So kita masukkan soalan untuk C lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 soalan untuk bahagian C. Kita masukkan item. Lepas, okay, masukkan. Ada 9 item. Tekan statistik.
tekan correlation, tekan item scale and scale item deleted, delete. Okey, tak ada apa dah. Dah tak ada. Okey, lepas tu kita tekan okey. Okey, so kat sini dah keluar nampak. Kalau awak semua rasa dia keluar sini, case kat sini, rabbit statistik, item statistik. So gambar alpha tengok kat sini, kelompok alpha ni. Tengok 0.874. Itu dia punya kelompok alpha lah. Maksudnya kita berada dalam keadaan yang tinggi. Kelompok alfa ini digunakan untuk mengukur kebolehpercayaan atau konsistensi dalaman. Kebolehpercayaan adalah sejauh mana ujian itu mengukur sesuatu konstruk. Ujian kelompok alfa ini dijalankan untuk melihat adakah soalan kaji selidik yang diukur melalui skala Likert itu boleh dipercayai. Soalan-soalan ini mengukur pembolehubah pendam, iaitu pembolehubah yang tersembunyi atau tidak dapat diukur secara terus. Sebelum memulakan analisis ini, pengkaji harus menyemak bahawa semua item perkataan negatif dalam skala yang telah dikaji telah diterbalikkan. Sekiranya tidak melakukan ini, akan didapati bahawa nilai kelompok alfa sangat rendah dan salah. Dalam kes ini, tiada satu pun item yang perlu dibuat semula. Item perkataan negatif perlu diterbalikkan sebelum jumlah skor boleh dikira untuk skala ini. Pengkaji perlu memastikan bahawa semua item diberi markah supaya markah yang tinggi menunjukkan tahap keyakinan yang tinggi. Bagi kelompok alfa, ia mempunyai 4 tahap. Yang pertama ialah poor, iaitu kurang daripada 0.5. Tahap yang kedua ialah moderate, iaitu 0.5 sehingga kurang daripada 0.7. Seterusnya ialah high, iaitu 0.7 sehingga kurang daripada 0.9. Tahap yang paling tinggi ialah excellent, iaitu melebihi 0.9. Reliability merupakan uji yang digunakan untuk mengukur tingkat keefektifan suatu alat ukur atau media ukur untuk memperoleh data. Nilai kelompok alfa bagi bahagian C ialah sebanyak 0.874, di mana ia merupakan kebolehpercayaan tinggi, iaitu melebihi 0.7. Ini menunjukkan bahawa hampir kesemua responden kami memahami soalan yang diberikan. Seterusnya, nilai kelompok alfa bagi bahagian D ialah sebanyak 0.935, di mana ia merupakan kebolehpercayaan paling tinggi, iaitu melebihi 0.9. Ini menunjukkan bahawa kesemua responden kami memahami soalan yang diberikan kepada mereka. Nilai kelompok alfa bagi bahagian E pula ialah sebanyak 0.938, di mana ia merupakan kebolehpercayaan yang paling tinggi, iaitu melebihi 0.9. Ini menunjukkan bahawa kesemua responden kami memahami soalan yang diberikan kepada mereka. Seterusnya, nilai kelompok alfa bagi bahagian F ialah sebanyak 0.978, di mana ia merupakan kebolehpercayaan yang paling tinggi, iaitu melebihi 0.9. Ini menunjukkan bahawa kesemua responden kami memahami soalan yang diberikan kepada mereka. Nilai kelompok alfa bagi bahagian G ialah sebanyak 0.879, di mana ia merupakan kebolehpercayaan tinggi, iaitu melebihi 0.8. Seterusnya, nilai kelompok alfa bagi bahagian H ialah sebanyak 0.929, di mana ia merupakan kebolehpercayaan paling tinggi, iaitu melebihi 0.9. Nilai kelompok alfa bagi bahagian I pula ialah sebanyak 0.955, iaitu kebolehpercayaan paling tinggi melebihi 0.9. Seterusnya, nilai kelompok alfa bagi bahagian J sebanyak 0.938, di mana ia merupakan kebolehpercayaan paling tinggi, iaitu melebihi 0.9. Nilai kelompok alfa bagi bahagian K ialah sebanyak 0.954, di mana merupakan kebolehpercayaan yang paling tinggi, iaitu melebihi 0.9. Okey, selepas kita buat chi-square, kita akan buat Mann-Whitney test untuk bukan parametrik. Pertama sekali, langkah dia, kita tekan analyze. Lepas tu, kita pilih non-parametric test. Kita tekan pula legacy dialogs. Dan kita pilih 2 independent sample. 2 independent sample ni kita kena masukkan lah. Untuk test variable list ni,
kita akan masukkan dependent variable iaitu min K. Untuk grouping variable ni, kita akan masukkan jantina. So, untuk define group ni, kita pilih 1 dan 2. Kenapa? Sebab 1 untuk lelaki dan 2 untuk perempuan. Okey, kita tekan continue pula. Lepas tu kita tekan OK. Dekat sini dah keluar result dia. Kita tengok min rank lelaki dengan perempuan dan kita tengok dekat assumption significant kita iaitu 0.887 yang mana taburan data ini tidak signifikan kerana nilainya lebih daripada 0.05. Dalam kajian ini, kami menjalankan ujian Mann-Whitney-U iaitu teknik analisis bukan parametrik. Ujian ini digunakan untuk menguji perbezaan antara dua kumpulan bebas pada ukuran yang berterusan. Contoh dalam kajian ini, kami ingin mengkaji perbezaan antara dua jantina iaitu lelaki dan perempuan terhadap niat membeli produk yang sedia dimakan. Ujian Mann-Whitney-U merupakan pengganti kepada ujian T kerana data yang diperolehi dalam kajian kumpulan kami adalah tidak normal. Ujian ini juga digunakan untuk menilai sama ada kedudukan bagi kedua-dua kumpulan ini berbeza dengan ketara ataupun tidak. Dapat kita lihat pada jadual pertama bahawa min rank bagi lelaki ialah 32.17 iaitu seramai 32 orang responden. Manakala min rank bagi perempuan pula sebanyak 32.83 bersamaan dengan 32 responden juga. Beralih pula kepada jadual kedua iaitu jadual signifikan. Nilai utama yang perlu kita tengok dalam output ini ialah nilai Z dan assumption signifikan. Nilai signifikan dalam jadual ialah 0.887 dan nilai Z adalah negatif 0.143. Keputusan bagi ujian Mann-Whitney-U menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan. Ini kerana taburan data signifikan untuk ujian Mann-Whitney-U adalah perlu kurang daripada 0.05. Oleh itu, kumpulan kami tidak mencari nilai R kerana keputusan yang kami perolehi adalah tidak signifikan. Okey, selepas kita buat teknik Mann-Whitney-U, kita akan buat teknik Kruskal-Wallis pula. Sama macam ujian Mann-Whitney-U tadi, tetapi bezanya Kruskal-Wallis ni menggunakan lebih daripada 3 kumpulan. Sebelum kita nak run Kruskal-Wallis, kita kena buat visual binding dahulu. Sebabnya, kita punya pilihan kumpulan adalah lebih daripada 5 kumpulan. First kali, kita pilih transform. Lepas tu, kita pilih visual binding. Untuk variable binding ni, kita akan pilih umur. Kerana dia mempunyai kategori yang lebih daripada 3. Okay, lepas tu kita tekan continue. Okey, sekarang dah keluar jadual. So, dekat sini kita tengok ada 5 peringkat umur. Iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. So, kita nak kecilkan dan bahagikan kepada 3 kumpulan sahaja. Kita tekan dekat make cut points. Tekan dekat equal. Dekat number of cut points, kita letak 2. Lepas tu apply. Kita tekan make label. So, dekat sini kita nampak kumpulan selepas guna visual binding. Lepas tu, kita buat label dulu dekat sini. Kita letak umur binding. Lepas tu, kita tekan OK. Okey, dan data tu akan keluar dekat data view kat hujung sekali. Okey, dekat sini. Lepas tu, kita teruskan dengan langkah analyze. Lepas tu, kita akan tekan non-parametric test, legacy dialogs dan K independent samples. Seterusnya, kita akan pilih macam yang Mann-Whitney-U juga. Untuk test variable list, kita akan pilih DV iaitu min K kita. Okey, lepas tu untuk grouping variable pula, kita pilih umur. Okay. Dan define grouping, kita minimum dia adalah 1 dan maksimum dia 3. Continue.
Dan dia punya options, kita tekan descriptive dan continue. Okay. Dan dekat sini keluarlah result dia descriptive, range dan test statistik. Dekat assumption significant dia 0.429. Dekat sini nilai dia tidak signifikan kerana melebihi 0.05. Seterusnya, kami menjalankan ujian Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis ini merupakan suatu metod statistik bukan parametrik yang digunakan untuk membezakan 3 atau lebih kumpulan kategori. Selain itu, Kruskal-Wallis ini juga untuk menentukan sama ada terdapat perbezaan signifikan yang ketara ataupun tidak antara kumpulan-kumpulan tersebut. Okay, seperti mana dalam jadual, ujian Kruskal-Wallis ini mendedahkan perbezaan yang signifikan secara statistik dalam tahap keyakinan antara 3 kumpulan umur yang berbeza, iaitu kumpulan pertama, seramai 41 responden yang dalam lingkungan 20 hingga 29 tahun. Kumpulan kedua pula, seramai 17 orang responden di mana di bawah lingkungan 30 hingga 39 tahun. Dan kumpulan ketiga iaitu seramai 6 orang dalam lingkungan umur 40 hingga 60 tahun. Kajian ini tidak menjalankan Bonferroni adjustment kerana hasil dari ujian tidak mendapat keputusan yang signifikan iaitu 0.43. Bagi Kruskal-Wallis, ujian signifikan adalah perlu kurang daripada 0.05. Dalam jadual ini, ujian Kruskal-Wallis mendedahkan perbezaan yang signifikan secara statistik dalam tahap keyakinan antara 3 kumpulan jumlah kunjungan ke Melaka. Kumpulan pertama iaitu seramai 22 orang yang pernah mengunjungi ke Melaka sebanyak sekali ataupun 2 kali. Kumpulan kedua, seramai 21 orang responden yang pernah mengunjungi ke Melaka sebanyak 3 atau 4 kali. Dan kumpulan ketiga, iaitu seramai 21 orang responden juga yang pernah mengunjungi ke Melaka sebanyak 5 kali dan ke atas. Keputusan assumption signifikan bagi jadual ini iaitu 0.480 di mana taburan data ini tidak signifikan kerana melebihi 0.05. Bagi jumlah kunjungan terakhir ke Melaka, kami juga menggunakan visual binding untuk menjadikan jumlah ini kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan pertama seramai 27 orang responden yang kali terakhirnya mengunjungi ke Melaka setahun yang lalu. Kumpulan kedua seramai 18 orang responden yang pernah mengunjungi ke Melaka pada 3 hingga 2 tahun yang lalu. Dan kumpulan ketiga seramai 19 orang responden yang pernah mengunjungi ke Melaka pada 3 tahun yang lalu. Kajian ini tidak menjalankan Bonferroni adjustment kerana hasil dari ujian kami ini tidak mendapat keputusan yang signifikan iaitu 0.68. Jadual terakhir untuk ujian Kruskal-Wallis ini, kami menjalankan ujian kepada kategori variabel penginapan ketika mengunjung ke Melaka. Okay. Dalam kategori variabel ini, ujian Kruskal-Wallis mendedahkan perbezaan yang signifikan secara statistik kepada 3 kumpulan penginapan ke Melaka yang berbeza, iaitu kumpulan pertama seramai 27 orang responden yang menginap di hotel. Kumpulan kedua, seramai 26 orang responden yang menginap di villa, hotel bajet, rumah inap, desa dan sebagainya. Okey, kumpulan ketiga, seramai 11 orang responden yang menginap di rumah kediaman atau keluarga. Di sini kita mendapati bahawa pengunjung ke Melaka ini lebih ramai yang menginap di hotel berbanding daripada villa, hotel bajet,
rumah kediaman atau keluarga. Ujian statistik ini bagi Kruskal-Wallis adalah 0.408 dan assumption signifikan bagi penginapan ketika kunjungan ke Melaka ini adalah 0.815, di mana keputusan signifikan ini tidak menetapi syarat yang telah ditetapkan, iaitu untuk mendapatkan signifikan itu perlu kurang daripada 0.05. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan langkah yang seterusnya seperti yang kita dah buat sebelum ni, iaitu test normality. So tak signifikan. Jadi bila tak signifikan, kita akan buat Mann-Whitney test dengan Kruskal-Wallis. Bila kita mendapati bahawa data kita tidak signifikan, kita kena buat 3 kaedah ini kerana ia merupakan non-parametric. So kita tengok macam mana kita nak buat. First kali kita kena buat chi-square, iaitu tekan analyze, tekan descriptive, cross tab. Tapi sebelum itu kita kena tekan reset dahulu. So masukkan jantina di dalam rows, iaitu IV, dan masukkan DV kita di dalam bahagian kolom, iaitu min key. Setelah itu tekan exact, statistik, tekan chi-square, P dan Remus V, dan seterusnya continue. Cells, klik pada observe row column totals and continue. Format dan tekan OK, dan kita runkan dan keluarlah case processing turmeric, cross tabulation dan kolom chi-square, symmetric measures. Makluman semua pula, table chi-square test ni lah untuk kita tengok sama ada ia signifikan ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syuhada binti Abdul Wahab 065410. Saya akan membentangkan tentang chi-square. Chi-square adalah salah satu ujian statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua jenis data yang bersifat kategorikal. Ia membandingkan data yang sebenarnya dengan data yang dijangka jika tidak ada hubungan di antara dua pemboleh ubah tersebut. Ujian chi-square memerlukan pembentukan dua jenis data kategorikal yang berbentuk tabulasi silang, iaitu cross tabulation atau contingency table. Dari sini, ia menghasilkan nilai statistik chi-square dan nilai P. Nilai chi-square menunjukkan sejauh mana perbezaan antara data yang diperoleh dengan data yang dijangka jika tidak ada hubungan di antara kedua-dua pemboleh ubah. Manakala, nilai P menentukan kebermaknaan hasil. Nilai P ialah menunjukkan hubungan yang lebih signifikan antara kedua-dua pemboleh ubah. Ujian chi-square digunakan dalam pelbagai bidang seperti sains sosial, perubatan, ekonomi dan lain-lain untuk menguji hubungan di antara data kategorikal seperti jantina, umur, kewarganegaraan, frekuensi atau sebarang jenis data yang terkelompok dalam kategori-kategori. Jadi, apabila kita nak runkan chi-square, ini memerlukan satu kategori variable dengan satu DV. Jadi, apabila ada 7 categorical variable, maka 7 kalilah run categorical variable dengan DV yang sama. Untuk variable ni boleh ada lebih daripada 2 kategori. Contohnya jantina, ada lelaki dan perempuan. Itu untuk 2 kategori. Contoh lebih daripada 2 kategori seperti tahap pendidikan. Pertama SPM, kedua diploma, ketiga degree dan 4 master dan 5 PhD. Penting untuk kita tahu kategori ini kerana cara untuk kita baca output juga berbeza. Jadi, di sini saya akan terangkan bagaimana hendak membaca. Pertama sekali, apa yang kita perlu lihat ialah N, iaitu bilangan responden yang menjawab Google Form kena samalah dengan apa yang output dalam table kita. Contoh, untuk soal selidik kumpulan saya, seramai 64 orang menjawab
soalan Google Form. Seterusnya, kita akan tengok di table cross tabulation, iaitu ada jantina, lelaki dan perempuan. Kalau tengok di sini, untuk variabel lelaki ada 32, manakala untuk perempuan pun ada 32. Tapi di setiap kategori ini tak cecah 10 orang. Jadi tak capailah kosong cells. Kiranya ini memang syarat untuk kita buat yang mana ada 2 variabel dan setiap variabel ada 2 kategori, dan at least syaratnya variabel dan kategori ini kena ada lebih 10 orang, dan jika tak lebih 10 orang dan sel kita tak akan jadi kosong. Contoh macam kumpulan saya sendiri, kalau kita tengok di table ni, contoh pada table lelaki ada 3, ada 1, ada 4, jadi dan sel dia tak jadi kosong sebab dia tidak mencukupi 10 orang dalam setiap kategori. Contoh kat sini kita boleh tengok di table kumpulan saya juga, bila tak cukup 10 orang dalam satu kolom, sel dia menjadi 100%, 44.4%, 66.7% dan sebagainya. Seterusnya, kita akan tengok di table chi-square yang di bawah dan luar table ada tulis bilangan sel. Bilangan cells yang violate the assumption adalah kosong cells. Dan seterusnya, kita boleh tengok dekat person chi-square. Person chi-square ini adalah bila kita ada variable yang lebih daripada 2. Contohnya, umur responden, yang mana kumpulan kami ada 4 kategori umur. Jadi, kita boleh tengok dia punya significant value dekat person chi-square. Tapi, kalau categorical variable ada 2 sahaja, kategori yang macam yes or no, male or female, kita boleh tengok dekat bahagian continuous correction. Jadi, bilangan dia signifikan ataupun tidak ialah kita kena tengok lagi kecil daripada 0.05. Jadi, kalau kita lihat di kumpulan saya punya jantina dengan DV, iaitu jantina dengan niat membeli produk hidangan yang sedia untuk dimakan. Jadi, signifikan ataupun tidak, kita boleh lihat di kotak asymptotic significance yang menunjukkan 0.110 yang membawa maksud tidak signifikan. Apabila ini tidak signifikan, makanya tidak ada hubungan antara categorical variable dengan DV. Jadi, jantina tidak menentukan bahawa niat membeli produk hidangan sedia dimakan itu. Konklusinya, value antara jantina iaitu IV dengan niat membeli produk hidangan sedia dimakan ini tidak signifikan. Tapi, kalau value yang kita dapat itu signifikan yang mana ia kecil daripada 0.05, jadi kita kena tahu effect size ianya kuat ataupun tidak. Jadi, macam mana kita nak tengok? Kita tengok dekat effect size, ada di table, cuma kena scroll bawah sikit, iaitu dekat symmetric measures, yang mana value di antara 0 hingga 1.0 membawa maksud lagi tinggi, lagi kuat efek. Jadi, untuk jantina, dia mempunyai 2x2, iaitu 2 kategori. Boleh tengok di nominal, binomial, dan tengok di V, dan boleh tengok value di sini. Tapi, kalau ia lebih daripada 2 kategori, boleh tengok di Grimes V. Cohen 1998 kriteria untuk effect size untuk kedua kategori. Kalau effect size tu 0.10 maksudnya small, tak kuat, dia punya hubungan 0.30 medium, 0.50 large effect. Jika untuk 3 kategori, 0.70 kecil, 0.21 medium effect, 0.35 large effect. Manakala untuk 4 kategori, 0.06 small effect, 0.17 medium, 0.29 large effect. Ini seterusnya soalan yang kedua, iaitu umur bilangan responden dengan DV, iaitu niat membeli produk yang sedia dimakan. Jadi di sini boleh kita lihat untuk jumlah umur responden mempunyai 4 kategori, iaitu 20 hingga 29 tahun, 30 hingga 39 tahun,
40 hingga 49 tahun, 50 hingga 59 tahun. Di setiap kategori ini juga tidak cecah untuk 10 orang. Jadi, sales tak capai kosong sales. Seterusnya, kita akan tengok tabel chi-square yang di bawah dan di luar tabel ada bilangan sales. Bilangan sales yang violate the assumption adalah kosong sales. Jadi, untuk keputusan hasil dapatan kajian kumpulan kami mendapati 57 sales bersamaan 95%. Dan seterusnya kita boleh tengok dekat percent chi-square. Percent chi-square ini adalah bila kita ada variable yang lebih daripada 2. Hasil dapatan kajian ialah 0.272 yang membawa maksud tidak signifikan kerana ianya melebihi 0.05. Apabila ia tidak signifikan, makanya tidak ada hubungan antara categorical variable dengan DV. Jadi, bilangan umur responden tidak menentukan hubungan antara DV iaitu niat membeli produk makanan yang sedia dimakan. Seterusnya, kita akan lihat di summative measures di kotak nominal by nominal iaitu Kramer's V kerana ia melebihi 2 kategori. Jadi, value yang kita dapat ialah 0.495 yang membawa maksud tidak signifikan kerana ia melebihi 0.05. Jadi, soalan yang seterusnya iaitu jumlah kunjungan ke Melaka dengan DV iaitu niat membeli makanan yang sedia dimakan. Jadi, di sini boleh kita lihat untuk jumlah kunjungan ke Melaka mempunyai 5 kategori iaitu kali pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Di setiap kategori ini juga tidak mencecah 10 orang. Jadi, tidak mencapai kosong sales. Seterusnya, kita akan tengok tabel chi-square yang di bawah dan di luar tabel ada bilangan sales yang menunjukkan 45 sales. Bilangan yang violate the assumption adalah kosong sales. Dan seterusnya, kita boleh tengok dekat percent chi-square. Percent chi-square ini adalah bilangan yang ada variable yang lebih daripada 2. Hasil dapatan kajian ialah 0.089 yang membawa maksud tidak signifikan kerana melebihi 0.05. Apabila ia tidak signifikan, makanya tidak ada hubungan antara categorical variable dengan DV. Jadi, jumlah kunjungan ke Melaka tidak menentukan hubungan antara DV iaitu niat membeli produk makanan yang sedia dimakan. Seterusnya, kita akan melihat symmetric measures iaitu di kotak nominal by nominal di kolom Kramer's V yang menunjukkan 0.549 juga tidak signifikan kerana ia melebihi 0.05. Soalan yang keempat iaitu kunjungan terakhir ke Melaka dengan DV iaitu niat membeli produk yang sedia dimakan. Jadi di sini kita boleh lihat untuk kunjungan terakhir ke Melaka terbahagi kepada 4 kategori iaitu tahun ini, setahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu dan seterusnya. Di setiap kategori ini juga tidak mencecah 10 orang. Jadi, tidak mencapai kosong sales. Seterusnya, kita akan tengok di tabel chi-square yang di bawah dan luar tabel ada bilangan sales. Bilangan sales menunjukkan 43 sales yang mana tidak violate the assumption iaitu kosong sales. Dan seterusnya, kita boleh tengok dekat percent chi-square. Percent chi-square ini adalah bila kita ada variable yang lebih daripada 2. Hasil dapatan kajian ialah kosong. Bawa maksud tidak signifikan kerana ia melebihi 0.05. Apabila tidak signifikan, makanya ia tidak mempunyai hubungan antara categorical variable dengan DV. Jadi, kunjungan terakhir ke Melaka tidak menentukan hubungan antara DV iaitu niat membeli produk. Kita akan lihat di table symmetric measures iaitu nominal by nominal dan
di kolom Kramers V yang menunjukkan value 0.512 yang mana ia juga menunjukkan tidak signifikan kerana ia melebihi 0.05. Seterusnya iaitu kunjungan utama berkunjung ke Melaka dalam kunjungan lepas atau kali ini. DV iaitu niat membeli produk yang sedia dimakan. Jadi di sini kita boleh lihat untuk tujuan utama berkunjung ke Melaka dalam kunjungan kali ini ataupun lepas mempunyai kategori iaitu bisnes, makanan dan minuman, rahi keluarga dan rakan dan lain-lain. Kategori ini juga tidak mencecah 10 orang dan tidak mencapai kosong sales. Seterusnya kita akan tengok di table chi-square iaitu di bilangan sales yang menunjukkan 27 sales. Dan ini tidak violate the assumption adalah iaitu kosong sales. Seterusnya kita boleh lihat di percent chi-square. Percent chi-square menunjukkan 0.375. Bermaksud tidak signifikan kerana ianya melebihi 0.05. Apabila ia tidak signifikan, makanya tiada hubungan antara categorical variable dengan DV. Jadinya tujuan utama berkunjung ke Melaka dalam kunjungan kali ini ataupun lepas tidak menentukan hubungan antara DV iaitu niat membeli produk makanan yang sedia dimakan. Kita akan lihat di symmetric measures nominal by nominal iaitu di kolom Kramers V. Ia menunjukkan value 0.485 yang bermaksud tidak signifikan kerana ia melebihi 0.05. Seterusnya soalan kunjungan bersama dengan DV iaitu niat membeli produk yang sedia dimakan. Jadi di sini kita boleh lihat kunjungan bersama mempunyai 5 kategori iaitu sendirian, pasangan, keluarga atau sanak saudara, rakan atau rakan bisnes. Kategori ini juga menunjukkan tidak mencapai 10 orang dan tidak mencapai kosong sales. Seterusnya kita boleh tengok di table chi-square bilangan sales yang menunjukkan 27 sales. Ia tidak violate the assumption, tidak mencapai kosong sales. Dan seterusnya kita boleh tengok di kolom percent chi-square. Percent chi-square ini adalah bila kita ada lebih variable iaitu lebih daripada 2. Hasil dapatan kajian ialah 0.584 yang bermaksud tidak signifikan kerana ia juga melebihi 0.05. Apabila ia tidak signifikan, makanya tiada hubungan antara categorical variable dengan DV. Jadi, tujuan bersama menentukan hubungan antara DV iaitu niat membeli produk makanan yang sedia dimakan. Seterusnya kita akan lihat di kolom symmetric measures nominal by nominal iaitu di kolom Kramers V yang menunjukkan value 0.435 yang membawa maksud tidak signifikan kerana ia melebihi 0.05. Terusnya saya akan menerangkan tentang korelasi. Korelasi adalah satu konsep statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana dua variabel berkaitan atau berhubungan antara satu sama lain. Ia membantu untuk memahami bagaimana perubahan dalam satu variabel berkaitan dengan perubahan dalam variabel lain. Korelasi positif menunjukkan bahawa ketika satu variabel meningkat, variabel lain juga cenderung meningkat. Sebaliknya, korelasi negatif menunjukkan bahawa ketika satu variabel meningkat, yang lagi satu variabel cenderung menurun. Korelasi diukur dalam rentang antara negatif 1 hingga positif 1. Korelasi positif 1 iaitu hubungan linear positif sempurna. Ketika satu variabel naik, yang lainnya pasti juga naik. Korelasi kosong, tidak ada hubungan linear antara dua variabel.
korelasi negatif 1 iaitu hubungan linear negatif sempurna. Ketika satu variabel naik, yang mana yang lainnya pasti menurun. Korelasi ini membantu untuk memahami hubungan antara variabel tersebut. Namun, penting untuk diingat bahawa korelasi tidak menyatakan sebab dan akibat hanya kerana dua variabel berkorelasi. Tidak bermaksud salah satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lain. Korelasi hanya untuk ukur hubungan statistik antara kedua-duanya. Dengan jadual korelasi, jumlah responden bagi setiap IV adalah sama, iaitu 64 orang responden. Kami telah menjalankan hubungan antara korelasi IV, C, D dan F terhadap DVK, yang mana ianya menunjukkan hubungan korelasi yang positif. Ketiga-tiga bagi IVC, D dan F ini menunjukkan kesemuanya ialah signifikasi yang bersifat kuat, iaitu lebih kecil daripada 0.001. Bagi IVC dengan DVK, ini menunjukkan hubungan korelasi positif yang sederhana, iaitu R sama dengan 0.506, N sama dengan 64, P lebih kecil daripada 0.001, yang mana tahap signifikan bagi IVC ini lebih tinggi. Tahap signifikan bagi IVC ini boleh dikatakan lebih tinggi kerana ianya melebihi lebih kecil 0.01. R sama dengan 0.0506, R sama dengan 0.256 dan setelah dibundarkan sebanyak 25.6%. Jadi, IVC ini telah menyumbang sebanyak 22.6% kepada DVK. Seterusnya, kita dapat lihat juga kepada IVD bersama DVK terhadap korelasi positif yang tinggi, iaitu R sama dengan 0.664, N sama dengan 64, P lebih kecil 0.001, yang mana tahap signifikan bagi IVD ini juga lebih tinggi. R sama dengan 0.664, R kuasa 2 sama dengan 0.44 dan sebanyak 44.08% bagi pemboleh ubah D ini disumbang, dan tahap signifikan bagi IVF ini turut menjelaskan lebih tinggi. R sama dengan 0.821, R kuasa 2 sama dengan 0.6740 dan setelah dibundarkan kepada perpuluhan sebanyak 67.40% bagi pemboleh ubah B, ini menjadi penjumbang kepada DVE. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak sambung discussion kita, perbincangan kita tentang regresi, yang mana sahabat saya sudah terangkan tentang korelasi. So, kita akan sambung dengan regresi tentang tajuk yang kita akan bincang pasal produk EMRTE, pasal makanan, produk hidangan sedia untuk dimakan. So, kita akan tengoklah macam mana kita nak run untuk regresi, macam mana regresi ni senang ke susah, kita tengok. Jom. So, kita buka dulu pada data view. Buka data view dulu. Buka data view, kita tekan analyze. So, analyze kita pilih dekat bahagian regresi. Regresi yang ada banyak, so kita pilih linear. Pilih linear. Okay, so dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar macam ni. So, kita kena pilih lah masukkan dengan DV kita dengan IV. So, dependent kita adalah DV kita. So, DV kita kat sini adalah niat membeli makanan yang mana kita dah mainkan, jadikan sebagai satu, dah compute dalam bentuk. Jadi compute variable. So, kita masukkan saja dependent. Kemudian kita masukkan dengan dependent adalah kita akan masukkan kita punya IV kita. IV kita ada 3, iaitu pertama main C, D dengan F. Mana yang C ni adalah ethnocentrism, yang D ni adalah image makanan, yang F ni adalah quality makanan. So, kita masukkan. Okey, kita dah masukkan, masuk DV atas, IV bawah. Lepas tu kita tekan statistik. Kita tekan statistik, kita tekan descriptive, part and partial correlation. Itu saja.
Lepas tu case Y dynamics, pastikan 3 standard deviation. Kita continue, kita tekan plot pula. Plot ni kita masukkan Z-pred. Z-pred ni kita masuk dekat bahagian Z-pred kita masuk kat bahagian Y. Z-pred kita masuk kat bahagian Z-pred kita masuk kat bahagian X. Maaf, Z-pred kita masuk kat X, Z-resi kita masukkan Y. Okay, gitu. Okay, kemudian kita tekan probability plot, continue, tekan save, kita tekan Mahalanobis hooks. Itu saja, continue. Okay, lepas tu dah selesai apa semua ni, dah tekan apa semua, kita tekan OK untuk kita run kita punya analisis lah. Okay, so kat sini dia nampak kita buat regresi ni terus keluar korelasi sekali, so tak ada masalah untuk kita nak run korelasi sekali. Okay, so kat sini kita akan terangkan lah. First kita akan dapat korelasi ni kawan saya sudah terangkan, saya akan terang kepada regresi. Okay, untuk regresi kat sini kita nampak ada keluar banyak table, descriptive statistic, correlation, ada variable insert or remove, model summary, ANOVA, coefficient dengan case wise dynamics, resident statistik, dan adalah graf-graf kawan kita akan bincangkan kejap lagi, kita terangkan. So untuk grup saya, kumpulan saya akan terangkan ni lah DV kita, mean C IV, D IV dan F pun IV. So kita nak tengok regresi ni, kita nak tengok hubungan ataupun impak IV tu terhadap DV. Impak dia besar ataupun kecil dekat DV tu. Maksudnya untuk IV yang pertama contohnya, kualiti makanan dia bagi impak tak kat DV tu? Maksudnya betul ke untuk niat nak membeli tu? Untuk niat membeli satu produk tu, adakah diorang tu ada bagi impak ataupun tidak? Macam korelasi adalah hubungan. Nak tengok hubungan antara satu IV dengan DV tu. Kalau kita untuk regresi nak tengok impak satu IV tu kepada DV. Okey. So kita akan pergi terus kepada model summary. Okey, model summary. Okey, kat sini kita nampak R square. R square kat sini 0.57, yang mana mengikut peratusan kita akan kali dengan 100, akan dapat 52.7%. Mana 52.7% ni adalah merangkap daripada 3 IV. IV yang pertama C, D dan F. Maksud kita kalau ikut susunan ni, kita tahu kat mana paling banyak menyumbang. Siapa paling depan adalah IV yang paling banyak menyumbang. Maksud kita dapat mean F, mean C dengan D. Macam tu. Okey. Okey. Di sini adalah mean yang paling banyak menyumbang dekat R square. So sebanyak 52.7%. Okey, untuk R square lah. Okey, kita akan sambung semula dengan untuk regresi. Okey, let's go. Okey, ini regresi. So regresi kat sini kita dah tengok dekat model summary. Model summary yang mana kat sini 52.7%. Constant ni adalah mean F, C dan D. Yang mana tiga benda ni lah 3 IV yang membuatkan R square ni jadi 52.7%. Maksud 52.7% ni adalah dia punya peratusan. Selebih maksudnya 50.7% menyumbang kepada, bagi impak kepada DV kita. Selebihnya adalah responden kita mungkin tak faham, mungkin ataupun tak capai apa yang kita nak dekat tu. Maksudnya ini sajalah peratusan dia 52.7%. Okey. So kita pergi ke bahagian ANOVA A ni. Produk ANOVA A ni, kalau awak semua perasan kat sini ada significant, di mana kat sini bawah daripada 0.01. Maksudnya kajian ni adalah significant lah, sebab dia bawah daripada 0.05. Okey, so kita pergi yang seterusnya adalah bahagian coefficient. So kita akan pergi ke bahagian beta kat sini. 0.137, 0.29, 0.82, dengan sinilah. Kat ni signifikan dia kat sini. Okey, nampak Kemudian kita akan pergi dekat bahagian chart lah. Lepas kita set kat sini, kita tengokkan dekat chart. Okey, scatter plot. Kita akan tengok kat scatter plot. Yang mana kat scatter plot ni kita nampak bintik-bintik kat sini. Kita tak faham mendapatkan. Okey, kita akan terangkan. Yang mana scatter plot ni, benda tu titik-titik ni mestilah dalam positif 3 dengan di antara positif 3 dengan negatif 3. Maksudnya jangan pastikan titik-titik ni jangan terkeluar daripada
negatif 3 atau positif 3. Maksudnya dia antara lah tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini dengan tengah-tengah sini. So kita tengok ni ada terlepas satu. Maksudnya kita ada masalah responden yang tak berapa faham tentang kita punya kajian ni, tentang kajian soal selidik ni. So ada masalah kat sini. Mungkin kita boleh tengok kalau anda kata kita nak tengok histogram, kita tulis tekan analyze, tekan regression, tekan linear. Sama juga, dah sama tadi, kita tekan plot. Minta maaf, tekan dekat save. Dekat save pun tidak. Kita di sini statistik pun tidak. Kita tekan dekat plot. Di sini kita tekan histogram. Minta maaf tekan histogram, tekan OK. Nanti dia akan keluar kejap ni. Okey, nampak? Kita punya graf. Nampak betul loceng. So maksudnya kita punya signifikan lah. Dia boleh terima. Maksudnya regresi ni akan dapat kat sini adalah memberi lah. Maksudnya signifikan boleh terima. Maksudnya majoriti daripada responden menyumbang kepada diri kita, iaitu niat membeli, image makanan dan ethnocentrism makanan menyumbang kepada diri kita, iaitu niat membeli makanan, produk, hidangan sedia untuk dimakan. Macam tu. Sekian daripada saya. Itu sahaja untuk penerangan saya tentang regresi. Okey, sekian, terima kasih.